Jom Haza, kita sambung cerita kisah kami. Kan, tak adakah episod seterusnya selepas beberapa tahun kot kita tinggal borak-borak kita pasal kisah kami. Actually kisah kita taklah berakhir sampai dah lahir Laila dengan Sofia je. Kita kan ada 4 anak. Kat mana Luiza dilahirkan dan di mana Noah dilahirkan. Kami juga pernah menetap di Australia selama 3 tahun lebih lah. 3 tahun. Masa lepas tadi, lepas tu dah dapat kerja dengan company I dulu yang company Dräger. Di company dekat Germany, dekat Lübeck, dekat dengan Hamburg juga, dalam 1 jam daripada Hamburg. Company yang daripada you student lagi you bekerja part time juga kan? Kerja part time untuk sehari hidup kan, untuk balik Malaysia. Memang in between that pergi kerja dengan orang dekat oil and gas kan. Bila dah habis tadi, I dapat kerja dengan orang. Diorang memang dah tengah tunggu saat mereka graduate aja diorang nak grad. Daripada awal lagi memang kerja kan? daripada semua benda yang basic sampai dah advance pun semua ada buat dah. Sebab daripada study naik pangkat. Lepas tu bila dah grad je diorang terus ambil sebagai project manager. Sebenarnya fokus I untuk dekat Germany. Macam Germany dengan Europe lah kiranya. Macam Netherlands dulu pun banyak projek dulu kan. Tapi bila I join je, ada terus dapat request daripada Australia. Mereka tanya I, boleh tak you pergi tolong Australia? Tolonglah sebenarnya. Itu tahun 2011 tau. Yes, betul. Kita baru pindah masa tu. Baru pindah. First time kita baru pindah ke dalam rumah. Dulu kita apartment. Kita orang dulu apartment dan kita pindah ke Fiza. Diorang minta I pergi dekat Australia untuk sebulan je dulu. So untuk tolong yang project manager kat sana untuk macam mana nak execute support je. Last project manager tu tak jadi pula. Oh tak jadi. Kan ingat tak dia tak jadi. Masa Oktober kan korang pergi ke Malaysia and I masa tu kat Australia. I masuk ke Australia. And masa tu last minute plan saya minta you pergi lagi sekali kan. 6 minggu untuk execute project tu. Sebab yang project manager tu dia tinggalkan company. I see. Yang last minute. Ya ke? Okay, maybe tak perasan tak cerita tu. Masa tu memang macam like very fast everything. Tiba-tiba dia kata okay you my boss kata boleh bawa family I pergi Australia. Kita memang last minute plan gila. So I tengah holiday, kita tengah holiday kat Malaysia. Company sponsor lah datang. Yes, itulah rezeki anak-anak lah kan. Korang masa tu kat Malaysia memang dah dekat Laila dengan Sofia aja masa tu kita ada. Liza pun belum tercipta lagi. I buat projek tu berjaya gila pula tu projek tu. Yes. Diorang mula-mula tak nak. Diorang macam boleh ke tak ni. Lepas tu berjaya convincekan diorang. Berjaya bagus betul. Memang projek tu keempat. Lepas tu I balik kan, kita orang balik Germany and I buat projek dekat Germany balik. And then ada pula next projek dekat Australia masa tahun 2012. Dekat oil and gas juga, yang sebelah dekat Melbourne juga. Daniel, dia punya bos kat sana, dia minta I datang lagi sekali. So I datang lah, kita orang buat yang projek tu. And then ingat nak bina satu project manager, susah nak cari orang kat sana. So jadi masa tahun 2012 pun terus diorang tanya, Michael, you ada mood tak nak pindah ke Australia? Sebab mahal kan fly ulang alik ke sana. So jadi kita orang bincang, kita orang cakap best jugalah kalau pergi Australia untuk tinggal kat Australia for 3 years kan. 3 years. Why not? And then masa kita orang bercuti lah, for us bercuti lah, tapi Michael kena handle project kan, you bawa kita orang tu. Memang I dengan you dah kata best lah Australia ni. Sekali dapat that offer, memanglah Michael macam like terus yes kan. Tapi masa tu Luiza lahir kan? Tak, belum. Masa tu sekali dapat result yang I pregnant. Itu yang tak boleh pindah terus kan. So betul, kena tunggu sampai I lahirkan Luiza dan baru kita boleh pindah. Betul. Semua fix, semua dah pindah ke sana. Bawa Luiza berapa bulan je, kecil lagi kan? Yes, 2 bulan masa tu. 2 bulan. 2 bulan, 2 bulan. Masa tu kan Januari bulan 11 dia lahir and then kita bulan 12. Sebulan lebih. Sebulan lebih sebenarnya. And then after Christmas kan. Masa tu kan sejuk kat sini dekat masa tu memang
winter hard with snow. Masa Luiza lahir pun dah snow, turun snow. Lepas tu snow lebat gila. Even masa Christmas pun kita snow. Masa tu Christmas snow 2012. So memang hot winter gila. And then dekat Australia pula hot summer. Sebab summer betul. Memang hot gila. memang peak punya summer kan. Memang sampai ada masalah hutan terbakar. Banyak. Kita orang sampai je malam, budak-budak lapar. Bersia kan, dia nak makan. So lepas tu Ahad pula tu, and then panas gila, and then gelap. Saya pergi cari makanan dekat dengan tempat tinggal kita. And then bunyi sikit sana, jauh-jauh, takut. Ada ular kan. Tak biasa. Australia kan, orang banyak buat cerita pasal ular teruk sangat semua kan. Semua benda takut kan. Binatang yang bahaya banyak di Australia kan. Padahal dah pernah pergi, nampak bukan teruk. Tapi masa tu pindah baru macam conscious kan pasal itu. Bisa bawa anak-anak family kot. So baru terfikir sikit. So cari makan, bawa balik rumah. Masa tu awal Januari. I terus kena pergi kerja. And yang paling kelakar sekali is Laila kena terus pergi sekolah. Dia tak tahu bahasa English lagi. Berapa hari je terus masuk sekolah. Betul. So nasib baiklah Melissa kan, dia tolong kita kan. Yes, Melissa memang so nice. Hi Melissa. Yes, Melissa, one of my first Australian friend. Dia siap ambil hantar Laila semua sekejap kan masa tu. Teman masa tu I ada baby Luiza kan, baru berapa bulan kan. Noah belum lahir lagi. Noah belum tercipta, belum plan lagi. Terus dapat company car, itu yang bagus kan. Terus yang Ford Ranger pula. Kereta ganas, monster car kita panggil, monster truck kan. Monster truck. So Laila masuk sekolah masa tu. Dalam beberapa hari dia dah terus dapat tangkap. Dia memang cepat betul kan, dapat tahu semua, dia bercakap terus. Sofia pula masuk pre-school kan. Dia sempat masuk, dia mula-mula tak ada pergi mana-mana kan. Kindergarten tak boleh, dekat Australia tak boleh masuk kindergarten awal. I rasa kita maybe boleh share. Kita dah kira dah duduk dekat 3 benua, Eropah, Asia, Asia kan, dan Australia kan. So sedikit sebanyak macam memberi pengalaman pada kita, dan kita boleh nampaklah perbezaan setiap benua, setiap negara berlainan. Semuanya ada pro and cons. Kita tak boleh cakap yang ni best kita, tapi maybe kita boleh share lah apa yang kita nampakkan daripada segi work-life balance. Okay, what do you think? Apa you rasa? Macam mana? Saya pernah kerja dekat Malaysia. You juga pernah bekerja dekat, of course, kat Germany dan dekat Australia. So maybe you boleh share sikit lah. Australia negara yang cantik, yang best. Tapi cuti sikit. Sana 20 hari je cuti. So macam sayang sikit tak dapat cuti banyak. Selalunya orang ingat Australia tu macam relax, sempoi macam tu. Tapi sebab mungkin I kerja German company, stress tau bagi I. Stress. Sebab tak balance sangat. Macam biasanya macam kita dia terlalu tengok punctuality dekat kerja. So orang dah sampai kerja memang tepat atau lambat. Macam even though kalau kita kerja lama sampai lepas pukul 5, orang tak akan tengok, orang tak akan perasan sebab orang semua balik on time kan, kiranya orang balik pukul 5. Tapi bila sampai lambat sikit je, orang terus pandang macam lambatnya sampai. Padahal I kan project operations manager dulu and jaga banyak projek. So I pun kerja kadang-kadang sampai malam, and I kadang-kadang kena pergi pergi site, pergi projek sana sini. So I punya working hours memang dah gila dah. So bila I balik office, I pergi office mungkin dalam 5 minit lambat, orang semua pandang lambatnya dia sampai. Tapi Germany pun punctual. Punctual, tapi sini work-life balance, pasal kita orang ada flexi time orang panggil kan. Flexi time means kita orang ada core hours. Macam every tempat kerja antara 9 sampai 2. Itu core hours. In between that memang semua orang kena ada. Kalau you sampai awal, you boleh balik awal. Flexible kan. Macam dorang sana fix. So jadi, and how about balik pada kerja, diorang pun fix juga ke balik. Kalau balik pukul 5, semua orang habis kerja pukul 5, memang sangkutlah kat jam. Itu yang betul. Padahal kita orang punya rumah dalam 20 minit daripada office. Betul. Pasal kita orang cari bukan dalam rumah mahal kan. Padahal company dah support dah semua, tapi still is so expensive kan. Kita kena tambah kalau kita pun memang bukan jenis city kita orang nak balance kan. Kita orang nak tinggal rumah yang luas. Tapi yang stressnya is, bila I nak balik daripada kerja, nak balik ke rumah,
pukul 5 mesti dalam 1 jam lebih. Pasal semua orang membalik. Pasal Melbourne ni semua town-town dekat tempat-tempat dekat Australia dekat dengan beach kan, semua dekat dengan big town, big cities kan. So diorang punya big city semua membesar lagi. Tapi diorang punya upgrade dengan diorang punya jalan raya tak cukup laju. So jadi jalan even though highway kan, walaupun highway dia tak cukup ni. So jadi memang teruk kat sangat jam pergi balik rumah. Tapi ni pun problem yang sama dengan Malaysia jugalah, sebab fix punya time kan kerja. Sebab itulah macam semua orang balik pukul 5 macam Michael kata, semua balik pukul 5 sebab itulah jam. So one of the good thing yang kita nampak dekat Germany atau kat negara Eropah yang lain, usually diorang ada flexible working hours yang membuatkan semua orang tak baliklah serentak. Sama juga dengan percutian, cuti sekolah. Semua negeri berlainan cuti sekolah dia. Dia tak cakap semua satu Germany sama, dia punya summer holiday, autumn holiday and etc. kan. So itu salah satunya work-life balance tu. So you still say that for you lah, untuk kita nampak macam Germany ni daripada sebab tu lebih better daripada ni. Sini 30 hari cuti. Pasal cuti pun sama. Sini 30 hari cuti plus pun ada lebih yang ramai lebih daripada 30 hari pun. 30 hari is normal, biasa average kan. Tapi macam kita dengar daripada Singapura ada 14 service. hari. Australia macam mana, berapa hari pula cuti dia? 20. Oh 20. Masa tu 20. Nah, I cakap macam tak fair sebab I datang expat sebagai daripada Germany. So ikutlah Jerman. Sepatutnya kena ikut. Sebab betul rugi juga. kan kita orang hilang untuk 10 hari kan. Okay, daripada segi hospital pun memanglah macam Australia pun dia macam lebih kurang macam Germany. Macam contohnya medical orang kata free, but it's not that 100% free. Sana kena bayar dulu, anda kena claim. Macam kita sini ada kad yang memang insurance strict, card yang dah memang cover semuanya. And sama juga dengan sekolah. Sekolah dekat Germany free. Memang zero. Tapi dekat Australia you have to pay. Okay. And semua orang pun dia dah berlumba sebab private school dia terlalu banyak sangat daripada government school. Dia dah dapat perbezaan. So dia agak macam situasi di Malaysia jugalah kan, Australia. Australia tak boleh masuk kindergarten awal kalau misalnya salah satu parents tu tak bekerja. Kononnya mak tu boleh jaga kan, atau bapak tu boleh jaga. Dan baru dia masuk preschool. Yes, dan baru masuk preschool. Tapi yang I suka sekolah dekat Australia best lah juga. Pasal dia macam banyak bagi appreciation, banyak bagi award. Bagi dekat budak-budak. betul, bagi semangat dekat budak tu kan. Dan pasal tapi tu primary school. So masa okay lah, we don't know. Macam secondary kita tak ada pengalaman. Tapi yang bestnya dia macam relax sikit kan. Macam kita nak keluarkan dorang untuk pergi Malaysia. Siap cikgu cakap, lagi bagus kalau pergi cuti daripada duduk kat sekolah. Sebab lagi dapat banyak belajar. Pengalaman bercuti tu satu pelajaran juga, which is true. Itu kita orang suka. Dia just bukan just relax saja kat sekolah, tapi dia buat macam sekolah tu satu fun. Contohnya sebelum bell ring dekat sekolah, main muzik. Diorang akan main muzik tau. Macam muzik bukan just muzik budak-budak. The new latest music yang tengah main kat Hot FM. So normal yang budak-budak diorang, sebab itulah diorang ni parti-parti punya orang. Agree lah dengan sistem tu, macam very relax. Tapi too relax sangat sampai cuti berapa lama. Ada orang pernah cuti sampai nak setahun pun tau. Tak apa, it's okay. Diorang cakap macam tu kan. So but then it depends juga dengan kita. Sebab kita ni pun fikir jugalah kalau kita boleh cope anak tu, macam mengajar anak tu supaya dia tak ketinggalan. So that's okay. But certain parents kan, so maknanya ukur baju di badan sendiri, tepuk dada tanya setera. Macam dekat Germany pula strict bab sekolah. Terlalu strict. Sampai nak ambil cuti awal sikit, siap kena tangkap dekat airport tau. Even 1 hari pun tak boleh. Semua nak kena ada surat. Boleh, tapi kalau ada urusan yang kukuh, tapi first kena minta surat lah. Apa contohnya keluarga ke apa, pasal kekeluargaan, kematian, semua tu barulah boleh diluluskan. But first kena tanya dulu. Tak boleh je main macam tu saja. Sebab dekat airport diorang tahan. Sebab diorang tengok you fly bukan waktu cuti sekolah, dan akan keluar, akan tanya, kenapa you balik, ada surat sekolah? Diorang akan automatically tanya, ada surat daripada sekolah? So akan kena saman kalau kena tangkap. Tanya you pengalaman manis dan pengalaman pahit kita. Kita ingat pengalaman manis dulu dah. Manis. Noah lahir lah. Tapi tu dah kena dengan Australia. Okey lah, sebab dapat boy dekat Australia pula tu. Kelakar pasal masa tu you pergi doktor untuk check something lah. Tak ingat lah sakit apa tak. Sebab I pergi Malaysia, balik sakit belakang. Tapi I ingatkan sebab I angkat Louisa. Dan you pergi check doktor, and doktor check darah, check air kencing semua sekali. Sekejap.
kat Australia memang normal. Bila you pergi doktor, memang wajib automatically kena check air kencing. I don't know why, tapi memang kan. So sebab itu diorang just check kena buat air kencing juga kan. So and then tiba-tiba malam pukul 7 lebih, dah pukul 8 kot. Yes, betul. Tiba-tiba dapat call. Lepas tu dia tak introduce diri sendiri pula, dan cakap ni siapa ni? Dia kata ni doktor isteri you. Boleh cakap dengan isteri you? Saya cakap kenapa, ada saya apa-apa? suami dia. Saya suami dia. Ada apa-apa ke? Nak saya kena pesan? Pasal you tengah semayang ke apa kan? Dan dia cakap you kena tunggu kejap kalau you nak cakap dengan dia. Dan dia cakap tak apa-apa, dia boleh tunggu. Dia tak nak cakap dengan dia tak nak cakap. Itulah you pula macam fikir ada something ke, sebab kena berahsia sangat kan. Takut you ada something cancer ke benda, tak tahulah kan. Lepas tu dia paskan dekat you, dia macam ada tersengih-sengih. Ya Allah, betul ke? Ya Allah. Ada tersengih-sengih, kata kenapa? Tak, I pregnant, tak tahu. I pun dah tersengih-sengih sebab kita pun tak expect that too soon. Sebab kita macam ada plan nak ada anak, tapi actually after our 10th anniversary. Kita memang ada plan nak buat kat Bali, which is kita buat juga. Tapi itulah masa tu saya baru dapat Noah, so macam tembam sikit lah. I mean we want to have 4 kids. Tapi saya tak pernah tahulah bila saya pregnant. Saya tak ada simptom yang macam muntah pun. I tak ada macam tu sangat kan. Sebab itu yang tak tahu. Masa Laila pun saya main cheerleading. Saya jadi cheerleader. Diorang baling-baling saya pun. Tapi orang kata kalau ada rezeki tu nak melekat-melekat juga kan. So yeah, I pregnant. And then some more, kita orang tak memang cakap tak nak tahu dah gender baby. Sebab kita orang macam dah some like fed up sikit. Seorang saya cakap minta-minta lepas ni boy, minta-minta lepas ni boy. So kita orang macam like tak kisahlah apa-apa pun asalkan sihat selamat. Dan itu memang kita orang selalu cakap. So that's why kita tak nak tahu. So bila every time pergi check up, doktor selalu kata, so you nak tengok ke tidak? Kata no, tak apa, I tak tahu, tak nak suppresskan diri I sendiri. But then masa 3 months check up kot agaknya, doktor over excited. So doktor macam are you sure you don't want to know? Dan kita dah rasa macam kenapa doktor? Kau nak cakap. So doktor terus bagi tahu dah juga. So and then I terus lah call dia, kata oh my god, memang dapat boy. First kali yang keluar dekat status Facebook you, I pun tak sempat nak update. Padahal I yang sentiasa yang orang the first to update kan. Dia paling excited terus dengan gambar it's a boy. So pengalaman manis kalau bagi I is yang kita banyak travel lah. So semua travelling tu pengalaman manis. Banyak kot. Terlalu banyak sangat. Tak tahu nak pilih yang mana satu pengalaman manis. And then pengalaman pahit. Luisa sakit. Yes, untuk I pun yang Luisa sakit. Luisa jatuh sakit dan kita rasa macam kita buat satu kesilapan yang besar. Pergi pindah. Terus masa time tu patutnya baby tunggulah beberapa bulan. Tapi kita pun tak tahu kan. I frust masa tu pun dengan doktor. Pasal kita nak cakap awal-awal lagi, anak kita memang normal yang dia bila lahir, bila kecil lagi dia orang macam ada masalah, bila dia orang kena sakit dia orang terus macam susah nak nafas. Semua anak kita orang macam tu. Yes. So kena bagi, kita orang dah tahu dah kena bagi satu ubat. And then lepas tu lepas tu doktor tu kata kita tak boleh bagi ubat macam tu. Saja baby kita kena bagi dia kuat sendiri. Padahal kita dah tahu dah. And I cakap dengan dia, it's not ubat pun, actually it's natrium chloride bagi dia. No, it's not yang kuat. Apa nama salbutamol ini. Ya, macam tu. Saya tidak ada. Tapi dia kata no ubat. Australia memang very strict. Ubat tak boleh kasih sikit pun dekat baby kan. Which is also good, but sometimes kalau dah teruk punya situation, I think you should lah kan. End up diorang koma kan Luisa. Dalam berapa hari? 6 hari? 9 days. Saya ingat lagi. Tapi masa hari ke-7 yang apa nama cord blue ke apa nama tu. Dia punya tu jatuh. Masa tu saya pun kena keluar daripada ni. Dia masuk emergency punya ICU untuk budak kecil kan. So saya je boleh tidur dengan dia. And masa hari ke-7 ke ke-6, tiba-tiba yang cord blue tu keluar tu, diorang tolak saya suruh keluar. Saya dah ingatkan saya dah akan hilang dah Luisa. Masa tu memang momen yang paling teruk lah. Saya pun call lah nangis-nangis. Mereka kata, saya tak tahu kenapa dia suruh saya keluar. Tiba-tiba warna biru tu keluar. Mereka dah tahulah apa maksud dia kan. Saya bukan dalam medical punya term. Tak tahulah benda-benda di medical side. Then mereka kata itu maknanya tak ada teruk lah kan. But then afterwards diorang pun realise lah macam like too much dekat. So diorang slow down kan dose tu and nak bagi dia slowly wake up lah. Memang menyeramkan lah masa tu kan. Masalahnya problemnya jadi begitu. Ketika orang takut pula nak bawa travel anak-anak sebulan lebih. Actually no problem. Pasal tu kita orang pun anak-anak kita orang Laila, Sofia semua travel masa 1 month plus. Kita orang buat pergi Malaysia. Cuma differentnya Luisa sebab dia lahir masa hard winter and
pergi tukar ke hot summer. Perbezaan yang mendadak tu buatkan dia punya sakit tu jadi lagi teruk. Lagipun kena consider kita orang daripada kontinen lain pergi kontinen lain. Betul, So betul. dia punya virus dengan situationnya lain pada ni semua. So bila jadi mungkin juga dia kena infection dekat Germany dan bawa ke Australia, tak tahulah kan. Betul. Betul, kita pun tak tahulah kan. Benda nak jadilah sebenarnya. Tapi mula-mula memang ada perasaan macam kita ni buat silap ke, kenapa kita bawa kejamnya kita, kesian anak kita sakit. Tapi sebenarnya benda ni luar daripada tindakan kita kan. Kita tak plan kan benda ni nak jadi kan. But that tu adalah salah satu kenangan pahit lah untuk kita. Yang paling tak suka is mereka selalu kena jauh-jauh kan projek sana sini. Sebab Australia besar sangat kan. Tu salah satu kenangan pahit yang tak berapa bestnya bila sebab dia kalau ada outstation sekali 6 weeks, 4 weeks. Macam kat Brisbane 6 weeks. Kena jauh-jauh so shutdown kan you kena duduk situ. Dekat Curtin Island. Sometimes saya ikut sebab masa anak-anak kecil lagi kita boleh ikut. Tapi saya pun nak buat apa? Sometimes dia punya tempat, dia punya tak ada apa-apa. Macam kat Karratha. Karratha dekat North West Australia. Jauh sangat. Nak fly pun dalam 6-7 hours kan. So sampai sana pun masih orang cakap bahasa yang sama, masih duit yang sama, masih pasport yang sama. So macam pelik. Tapi jauh gila. Nak balik pun tak bukannya macam tak ada apa-apa kat situ dalam skrip mata. Ataupun pergi kat desert dekat South Australia dulu. Pasal I kerja oil and gas. So dia punya gas plant dengan dia punya semua tu dekat jauh lah kan. So jadi macam susah nak contact dia kadang-kadang. Tapi yang bestnya Australia is memang dia punya nature. Itu memang tak boleh lawan. Memang dia punya dia terlalu cantik. Pantai dia, city dia, pantai dia, ombak dia, hutan dia, binatang dia. Kan? memang kita orang belajar banyak sangat benda. Rupanya bermacam-macam binatang wujud di dunia ini. Yang bestnya dekat rumah kita orang ada yang sanctuary, Moonlit Sanctuary. Moonlit Sanctuary kita pernah pergi kan. Kita suka sangat pergi sana. Kalau ada guest kita akan bawa pergi ke sana. Sebab ada kangaroo, ada Tasmanian devil, ada wombat dengan macam-macam haiwan lain. Macam haiwan yang kita tak pernah jumpa dekat negara lain. Tapi bila dah lama tinggal dekat Australia, macam tak takut lagi kan. Kat Australia sebenarnya kita macam banyak tahu pasal ular, spider. Semua benda lah boleh bunuh kita kan. Alligator lah semua, crocodile. So bila dah tinggal kat sana, lama-lama dah tak rasa takut. Macam I paling explore kat sana is hiking kan. Sana baru start hiking betul-betul. Betul, kan? Sana baru kita betul-betul start camping. Kita memang pernah camping before that, tapi tak adalah macam hardcore. Bila kita duduk kat Australia actually kita mula hardcore betul-betul. Australia is perfect for camping. Saya boleh camp everywhere. Dia punya campsite semua best. Gempak-gempak campsite dia. Dekat dengan beach, dengan view laut semua. Terlalu banyak sangat choice sampai kita orang tak tahu nak pilih. Dia boleh wild camping tu yang best kan. Macam hari tu pergi dengan Luke, pergi dekat yang Wilson's Promontory. Wah, best gila. Memang boleh just camp anywhere. And then you boleh filter you punya air, you boleh masak anywhere, you boleh macam best betul. Tapi bila dah tinggal lama kat sana, macam cakap lah tadi kan, yang ular-ular kan, macam bila sampai takut kan, takut ular ke apa semua. Tapi bila dah tinggal lama kat sana, nampak je ular kat depan ya, yang second paling racun dekat dunia. Memang racun betul ular tu. Nampak je depan tu macam dia kan bila kita hiking dia semua kanan kiri is keras dengan bush semua kan. So bila kita lalu dia dekat depan tu dia macam melepeh dan situlah ular dia lepak. Sebab dia sebab dia nak matahari kan. Okey. So bila dia nak matahari jadi dia dia lepaklah dekat tempat jalan kita kan. So bila nampak ular tu macam alamak, ada ular pula. So apa korang buat? I tak pernah ada pengalaman nampak macam ular-ular situ, sekadar spider pun dah macam ni ya. Hentak kaki. Hentak kaki. Untuk apa? Supaya dia dapat rasa vibration. So dia ada belah. Lepas tu dia belah. Dia tak ada yang degil ular dua kat situ. Dia tak ada serang kat apa. Dia macam baik je. Betul. Actually binatang semua pun bukan dia yang sengaja. Dia sebenarnya takut dengan kita tu yang dia react macam tu. So kita kena be calm. Aku ni pandai je cakap. Tapi sebenarnya bila dia kat situasi tu saya takut. Berapa kali jadi macam tu. So jadi dah macam nampak ular macam dah relax. Benda ni something like in Malaysia lah. Dulu macam parents you pun macam takut juga pergi Malaysia kata ada harimau, buaya. Tapi saya kata kat dia, selama saya hidup dekat Malaysia ni tak pernah lah saya jumpa harimau ke buaya berdepan. Maknanya secara
what kan. Jumpa hello yang tak ada lah. Tapi bila kita tak pergi kat negara tu, kita tak tahu, kita dengar cerita. So memang ini salah satu pengajaran yang kita dapat lah. Tak kenal baru cinta, tak kenal maka tak cinta. I suka juga yang setiap rumah banyak playground. Orang punya playground memang gempak. Memang best. Banyak sangat playground and macam-macam playground and terjaga dengan elok. Memang look after. Memang look after and the idea playground dia memang very creative. Adventurous kan. Dan macam anak kita orang suka panjat sana sini, so memang sesuai lah dengan orang. Betul. Dekat rumah dekat Australia memang biasa ada spider. Berlambak gila. Spider bukan kecil-kecil, spider yang besar-besar. Yang tebalnya kaki dia tu tebal-tebal ya. Apa nama dia? Huntsman is normal dekat setiap rumah. Jangan bunuh. Huntsman tu bagus, dia bunuh yang racun. Ya, dia bunuh yang teruk. Tapi dia biarkan. geli lah. Tapi kita geli tengok. Dia boleh lompat. Tu yang paling. I memang tak takut dengan spider. I boleh ambil bawa kat luar. Macam kat rumah sini pun I tangkap, I letak kat luar. Tapi kat Australia spider dia geli sebab dia boleh lompat. Geli tau. Macam kita ingat nak tangkap dia, dia lompat jauh je. Itu jadi geli. Itu yang jadi geli. Kadang-kadang kan, tengah duduk kat tandas kan. Lepas tu tiba-tiba nampak pula dekat situ, dekat siling kan. Dia tu, Allahu Akbar, nak buat apa? Pernah sekali dekat, bila buka nak isi minyak kan. Isi minyak, oh my god. Isi minyak, lepas tu dekat belakang tu yang lid tu kan, yang nak buka untuk isi minyak kan. Tiba-tiba situ ada spider macam isi minyak dah. Allah, dia dekat tepi duduk je. Huntsman jugalah tu kan. So Huntsman memang merata-rata, tapi kita orang pun first time juga kan. But actually in general pun dia terlalu banyak sangat serangga sampai it's normal dekat Australia. Apa yang kita orang belajar lah, yang macam maybe spray dalam rumah. Bukan spray, dia bukan je spray macam tu je, orang letak bom. So kita akan letak, dia macam bentuk macam botol, macam hand grenade. And then kita letak lah kat setiap sudut. Bukan setiap sudut lah, macam dekat living room, di setiap bilik. Lepas tu kita keluar, pasang, kita keluar. Nanti dia bom tau. Dia bom asap tau. Bukan bom letup, dia punya spray lah. Tapi dia spray, actually dia spray. Tapi dia punya spray tu macam bom lah kan. Dia busuk gila. Busuk gila. Selalunya kita orang akan buat bila kita orang macam pergi camping, kita keluar pada rumah dan kita kata, okay jom kita pasang bom. Dan keliling rumah, yang itu yang cool juga. Dia ada spray. Kita spray kat semua tempat dekat keliling rumah, kat bawah tu spray dengan racun. And then bila lama-lama nampak lah semua bekas-bekas spider kat keliling. Sebab dia nak masuk, tak boleh. Masalahnya bila spray terbunuh lah sekali dengan huntsman semua. Itu yang tak elok sikit. Huntsman tu bagus dia jaga rumah, tapi geli. Tiba-tiba dia keluar pada vent. Ada banyak-banyak juga yang serangga yang kecil tapi kadang-kadang berbahaya. Sebab itulah kita kena sometimes, bukan buat selalu, kita pun buat macam maybe 3 bulan sekali, macam tu lah. Tak adalah kita selalu every month buat pun, tak ada, it's not good tu kan. Yang kelakar yang kita ada grass fake. Itu macam first time culture shock jugalah kita. Kita tak pernah jumpa before that. Kita jumpa yang the real one je lah. Tapi dekat Australia memang sangat common diorang gunakan grass fake. Ya, pasal sana panas sangat. So, bila letak biasa punya grass dekat luar, memang hancur. Semua memang brown. Akan brown. Kan nanti dia akan kering lah, mati. Sebenarnya dekat Australia ni, bila panas kan panas sangat tau. Panas yang boleh buat hutan kebakar. 40 plus. Dan UV rays kan. So letak dia punya ni lah sunscreen kan. Bila keluar je terus mesti kena pakai. Hari-hari pakai. Memang hari-hari pakai, kat sekolah pun pakai semua. So because it's very important. And then disebabkan itulah diorang tak ada berwarna hijau. So orang yang katakan summertime lah baru nampak hijau, but not in Australia. Kita macam ingatkan semuanya green summer. Macam kat Europe kita selalu perasan macam tu, but actually kat Australia tak, ada brown. So sebab itu diorang guna fake grass untuk nampak green tu. Macam Melbourne tu boleh katakan macam Hamburg sikit cuaca dia. Betul. Tapi dalam satu hari memang boleh ada 4 musim. 4 musim, betul. Pagi sejuk gila sampai ada ais dekat ni tak ada snow. Betul, it's just icy je. Tiba-tiba tengah hari macam panas, ada matahari keluar macam dekat Germany 23 degree. Daripada 0 sampai 23 degree. Lepas tu hujan lebat gila. Macam autumn. Macam autumn gila dengan angin ribut kan. And then malam jadi macam winter balik, sejuk nak mampus. And then diorang punya rumah is kebanyakannya kayu dengan cardboard. Yes, kan plaster board kan dia orang buat. So jadi dia orang punya insulation tak berapa sangat. So bila sejuk and then it's not normal dekat rumah yang semua rumah ada heater. Dan padahal Australia, Melbourne tu bila dah nak autumn, macam kita orang punya autumn,
Tapi winter dia macam kita punya autumn. And So dia spring, kiranya panjang. dan spring dia pun rasa Macam macam autumn. So panjang punya autumn season. Rasa macam autumn yang panjang. Macam half year to autumn and half year to summer. So actually kita rasa macam dia ada dua musim. Dua Dia musim just ada dia. autumn and summer. Itulah. Bagi you, apa pendapat you tentang orang Australia? I suka orang Australia. Yes, betul. I pun suka. Diorang sangat friendly. Kalau comparekan dengan orang Jerman, first time nak duduk sini, untuk orang luar, it's not easy. Seorang Jerman sangat sombong. Ya, kan? dia senang nak Tapi nak orang kenal. Australia memang senang nak buat kawan. Sebab sangat friendly, ajak pergi party, but diorang sangat party lah. Ya, dia orang suka party. Diorang suka party. Anyway, orang Australia memang sangat friendly, senang nak berkawan, but sometimes too friendly because I dah rasa semuanya jadi thank you love, hi darling, semuanya jadi darling and love. Macam like, habis tu kau punya husband dengan anak-anak kau tu siapa? Dah aku yang orang luar pun kau panggil love. Dia dah jadi sampai ke tahap tu sikit lah kan. Sebab for them is common lah kan, yang macam semuanya love, semuanya baik, tapi dia taklah bermaksud love tu lover betul-betul kan. Memang dah diorang just guna ayat tu. So It's superficial. yes kan. Kita orang masa kat Australia tu memang kita gunakan time kawan-kawan. Kita tahu kita tak lama kat situ. So every weekend kita akan explore, pergi sana, pergi sini. Sampai orang Australia sendiri pun kata korang lebih tahu daripada kita orang. Sebab kita pergi setiap ceruk kan. Tapi sama juga macam orang Australia. Betul. Diorang suka datang Eropah. Dan diorang lagi tahu banyak pasal Macam-macam Eropah. negara diorang pergi kan. Daripada kita Kita atas normal lah. Sampai tu kita ajar anak-anak kita lah tu, yang anak-anak kita macam berpeluang contohnya mandi dengan wild dolphin. Oh ya. Kan, Kita yang orang pergi best sangat kan. tengok dolphin kat dalam air. Punyalah excited. Ya, bukan sebab kita masuk je yang tengok macam tu. Ini kita pergi sana naik boat, lepas tu cari dolphin Dan tengok dia punya seals. betul-betul. Sea lion semua. Lion semua kita nampak. Betul diorang kata, okay, terus terjun kan. Atau penguin kan, nampak penguin. Selalu kita pergi suka yang island tu. Apa nama? Phillip Island. Phillip So Island. cute penguin dia. Comel gila dia kita nampak. Wild kan, tiba-tiba excited. Bukan macam pergi kat zoo. It's different kan bila kita nampak macam secara wild dengan dalam zoo kan. Dia punya perasaan dia lain kan. And then kita orang banyak kali juga drive lah. Macam pergi somewhere. Macam hari tu my parents datang, kita orang siap drive ke Adelaide. Daripada Melbourne. From Melbourne ke Adelaide kita drive berapa jam? Jauh kan. Dan kena tukar jam. Kena tukar jam Siap sekali. kena tukar jam lagi. Memang pengalaman betul. Dan dekat Adelaide kita orang pergi dekat Kangaroo Island. Yes, kita Wow. pergi Kangaroo Island. Siap ada interesting juga dia punya nature. Sebab daripada kita duduk dekat Melbourne yang macam tu, tiba-tiba ada padang pasir. Oh ya. Tiba-tiba macam ada padang pasir. So kita dah siap main snowboard. Kita dah naik dune. Sandboard ke something like that panggil kan. Kita naik dune tu Dune, yes. So macam best lah untuk budak-budak diorang dengan umur macam tu. Especially Laila lah, dia masih ingat fresh lagi sebab age dia tu memang macam dah boleh ingat betul-betul. Macam Sofia kita tanya dia macam, oh ya ke? Sebab kita ada gambar dan dengan picture. video. Itu yang pentingnya bila sentiasa ambil gambar dengan video. Boleh ingatkan balik dan tunjuk kat diorang, korang pernah pergi sini, korang pernah pergi situ, korang pernah buat benda ni. Banyak experience lah. Tapi yang seram tu kan banyak fire lah, wildfire lah, api. Itu mesti Hutan terbakar. macam tu dekat Australia kan. Pasal panas sangat. Tapi the cutest animal dekat Australia is still koala. You think so? Koala tu Korang cute. rasa? You rasa cute sangat? Koala cute. Cute kalau dia tak mengamuk. Mengamuk dia kelakar gila. Wah, bising dia. Mengamuk cute dia habis. Teruk betul dia punya suara. Ya Allah, saya terkejut gila bila dengar macam like, begini rupanya kau koala. Muka cute dia. Itu pun semua kita jumpa secara wild. Itu yang bestnya, kita orang suka drive kan. Drive. And then kita orang jumpa situation tu, situation ni, lain-lain. And Michael pun pernah drive daripada Melbourne sampai ke Brisbane. Terus semua kata gila. Sebab I ada projek. orang Australia pun tak buat. Dia kata, gila you ni. I ada projek besar dekat Brisbane masa tu. Brisbane. Masa tu kat Brisbane. So my boss kata, okay you fly and then you sewa kereta kat sana. And then kita ship semua barang-barang kat sana. Lepas tu, I fikir macam, I ada kereta besar, ada banyak space kat belakang, dekat pickup tu. I kata, okay tak apa, I boleh bawa barang tu. I drive ke sana. And then, daripada I fly semua, sewa kereta lagi, shipping cost lagi. I kata, lagi bagus kan I drive? And then dia kata, you tahu tak, ni Australia, ini bukan Germany. You nak drive dari Melbourne sampai ke Brisbane, memang gila. Memang betul. Kelakarnya daripada macam Eropah
cuaca dia macam sejuk-sejuk sikit. Sampai ke Sydney dah better sikit, dah panas sikit. Ke Newcastle dah nampak macam warm. And then tiba-tiba ada tempat yang ada boleh petik banana, boleh pisang semua. Tiba-tiba tepi jalan ada tempat boleh petik pisang. Macam dah sampai ke mana ni? Dan pergi lagi jauh dah macam dekat Malaysia cuaca. Dia punya rumah kat Brisbane kan dah macam kat Australia, kat Malaysia sebab macam rumah tinggi. Weatherboard house kan. Betul. Rumah dengan kayu dengan semua. Kayu macam kampung. Atas tu lah, betul lah. Macam atas pillar semua kan. Yalah, itulah kita masuk ke buat road trip sebab kita boleh nampak perbezaan negara tersebut kan, daripada macam Michael kata lah. Tapi satu Australia tu boleh tengok macam tu kan. Dan masa tu korang datang juga kan kat ya, Brisbane. kita fly. Kita tak lah drive. After that you kata never again kan. Memang betul kata orang Australia tu. Jangan drive jauh gitu. Masa tu first year kan, dalam masa first year. Yelah, excited. Dah sampai Australia nak tengok explore habis-habisan lah kan. Dah lah you cerita sama, kadang-kadang nampak kangaroo mati kat tepi kiri kanan, tengah lompat lah. Kita pun macam 2 kali hampir kena dengan kangaroo. Kangaroo kalau langgar bukan mudah ya kan. Kereta I kan depan ada yang monster truck kan. Ada rubah semua kan. Rubah diorang panggil kangaroo, bukan bulba dia panggil. Bukan bulba, dia panggil rubah. Because of Australia asyik langgar kangaroo je kan. Tapi tak pernah pun I kena dengan kangaroo. So nasib baik. Alhamdulillah. Yalah, kita tengok kalau daripada map nampak macam dekat. Orang Jerman atau orang Eropah lah boleh katakan, memang normal ni diorang suka just drive aja. Nak pergi ke Netherlands, nak pergi ke Amsterdam, just drive saja. So dia ingatkan macam maybe dia bawa culture tu ke Australia. Tak boleh lah kan. Tapi kita mana nak tahu. Daripada situlah kita baru belajar kan. Kita buktikan dengan pengalaman sendiri. Tapi experience kat Australia best kan. Kita enjoy betul-betul. Yes, kita ada banyak belajar more culture. Contohnya baru kita tahu macam mana dia punya Aborigines punya orang. And so dia proud kan dengan Aborigines. Yes. And kita orang belajar banyak new artist, music. Dan kita pun siap bawa balik satu didgeridoo. You ada letak kat sini. Yes. Ini dia bukti. So you boleh main tak? Ada ke? Tak adalah. Tak, you boleh tiup ke? Tiup pun kan senang. Nora memang lahir kat sana. And kita pernah cari ikan paus yang tak jumpa. Ikan paus belum jumpa lagi. Itu memang paling saya sakit hati sangat. Penat sebab apa tak paling sakit hati. Sebab kita pergi naik boat sampai mabuk laut, itu teruk sangat. Hadiah birthday saya memang wish nak tengok ikan paus. Itu masa winter. Korang punya birthday masa winter. Australia kan terbalik dengan Europe. June winter. Winter sana sama, so dia terbalik. So dia punya ombak punyalah teruk sampai kan bukannya kita tak nampak ikan paus, sampai tak nampak darat. Kita muntah all the way. Satu kapal muntah semua orang. Anak-anak muntah banyak kali. Yelah, tapi you punya muka pun dah hijau. Tolonglah, okey? So tengok korang muntah. Sebab teruk gila. Starting anak kita lah kan. Tapi semua orang dalam boat tu pun muntah kan. Itu maksud I. Oh my god, you are the best. Sebab you ada taktik dia ke? I think it's genetic lah. Genetic ni rasanya. I boleh dengan... Sebab bapak you pun boleh juga kan. I boleh dengan laut. Yang pengalaman you kalau dekat sana macam kata banyak sangat lalat ke apa? Oh ya, dekat nyamuk desert. Lalat. Teruk gila sampai kena ada air curtain kat bawah supaya lalat tu tak masuk dekat dalam rumah. Lalat Australia degil. Lalat Australia degil. Dia tak nak. Lekat je. Dia lekat, dia tak nak. Dia macam ni dia datang balik. Betul tau. Oh memang. Soalannya kenapa kita tak stay dekat Australia? Yes, kenapa kita memilih untuk kembali? Kita boleh je kalau nak stay, tapi kenapa kita berbalik kepada Germany? Macam kita orang dapat offer local contract. Masa sekarang ni banyak company diorang tak suka offer expat package lagi, masa mahal kan. Diorang offer flight, insurance, bayar rumah, semua tu, dan diorang macam bagi banyak benda lain lagi. So jadi mahal untuk company. So diorang pun offer local contract tapi dengan gaji yang sama. Tak ada lah termasuk flight semua tu lagi. Kita orang baru dapat Noah. Bila nampak anak memang terasa lah dia punya perbezaan ni. Pasal macam saya kata lah, dia memanglah daripada segi macam medical tu boleh katakan free, tapi sekolah tak. Sekolah kalau nak pergi sekolah yang bagus kena masuk private school. Dan private school yang bagus lagi mahal. Bukan tu je, lagipun bila nak minta tolong orang tak sama lah macam minta tolong family. Macam family kita boleh call malam pukul 2-3 pagi pun
kita ada masalah nak kena pergi hospital ke apa, tolong jaga anak-anak, boleh consider. So macam nak kawan-kawan malam-malam pukul 2-3 pagi memang jangan harap lah. Tak, walaupun kawan-kawan berkata halang call aja, tapi takkanlah kita nak buat macam tu. Kita nak kacau sebab kawan dia ada perasaan yang lain. Macam kalau kita panggil family sendiri kan, mereka selalu outstation. Kerja dia tu banyak sangat outstation. So saya most of the time dengan anak-anak. Just imagine with 4 kids. Lepas kita ada 4 kids yang saya nampak baby kan, lagi ya, bukan baby 4 lagi. kids je. And bila anak sakit seorang, saya kena angkut semua orang bawa pergi hospital. Saya tak boleh tinggalkan dia orang dekat rumah. So bayangkanlah kena gerakkan, kena kejutkan kan. Kesian sangat pukul 2-3 pagi kan. Macam saya kata lah, saya takkan telefon kawan. Walaupun kawan semua masih marah kata. Saya ada ramai kawan dekat Australia. Kawan memang senang nak cari kat Australia. Macam saya kata lah, orang Australia pun friendly. Even orang Malaysia pun ramai kat sana. Memang senang gila. And then bisa kena bawa anak-anak pergi hospital. Bawa lah Laila semua tengah tidur. Kesian tau, susah tau. And Michael rasa macam helpless sebab dia jauh. Dia nak buat macam mana, tak boleh nak tolong. So after kita dah tinggal 3 tahun berjauhan dengan family saya, berjauhan dengan family dia, so kita perasan macam we need family lah sebenarnya. So sama ada kita kena choose nak balik ke Germany ataupun balik ke Malaysia. Tapi kita tengok pro and cons dia, mana yang lebih banyak. So daripada segi macam family support, financial support, education, work-life balance. So kita macam memilih Germany. Bukannya kita macam tak nak Malaysia, kita tak nak Australia, kita tak nak negara lain. Tapi yang bersesuaian dengan situasi kami, status kami adalah di Jerman. Buat masa ini, we don't know. Kemungkinan juga kita akan kembali ke Australia atau kita balik ke Malaysia. Ataupun kita pergi ke negara yang lain, betul. Kita tu tak tahu. So kita macam Japan maybe, or Korea. So kita go with the flow. Ataupun tak tahu, Oman macam-macam dah. Kita just terima reda dengan perancangan Allah SWT. Semua negara saya tak boleh cakapkan yang ni best, yang tu the best. So kita semua tak ada semua ada pro and cons. Semua ada pro and cons. Dia terpulang kepada masing-masing punya situation, status, apa yang bersesuaian dengan korang. So macam itulah juga kita orang memilih decision, untuk membuat decision kat mana kita orang nak end up kan. Priority is family. Buat masa ni membesarkan anak dulu. Bersesuaian dekat sini daripada segala support. Ada pro and cons juga. Betul, semua benda ada pro and cons kan biasa. Macam bagusnya kita boleh belajar banyak benda daripada budaya-budaya yang lain. Kita boleh lagi tahu pasal tempatnya. Macam kita boleh explore kan tempat-tempat dia. Macam pergi dia punya banyak new knowledge lah kan. Pasal dia punya haiwan dekat sana, culture, pasal orang dia dengan PE dia semua, perangai dia yang kita tahu betul-betul 100% lah. Bila duduk situ baru kita tahu. Kalau tengok aja holiday tak sama dengan kita tinggal. 3 tahun tu tak cukup sebenarnya. 3 tahun tu tak cukup. Walaupun kita dah explore macam-macam. Cons dia is tak elok untuk budak-budak lah. Yes. Mereka macam tak ada tempat yang fix. Tetap. Macam mereka asyik sana ke sini. Macam contohnya bila tanya Laila dengan Sofia, okay, mana where is home lah kan, mana korang rasa korang menetap kan. Dan kadang-kadang rasa macam diorang still half dekat Australia, half dekat sini. Padahal diorang dah lama dekat sini kan, lagi lama pada Australia. But still diorang punya rindu ke Australia pun tak hilang-hilang. Tak hilang lagi. Diorang pun masih lagi juga. Sama dengan kita lah, kita pun rasa juga kan. Tapi itulah macam bila pindah randah ni banyak kali sangat, macam mereka cakap tu susah for kids untuk, because diorang kena start from scratch, cari kawan. And semua benda nak kena belajar lagi, new culture, new language kan. Good morning, this is News Groups and today is going to be very hot and really rainy. So today, make sure you have your hat. Love it. The level view is very high today, 23. And my language is actually German. So if you hear me talk another language, yeah, talk your language this time, okay? Today, only today. Thank you. Satu challenge untuk diorang, tapi sebenarnya benda tu ada benefit juga. Macam sekarang diorang jadi lebih stronger. InsyaAllah boleh dicampak mana-mana. Lagi independent. Macam sekarang boleh nampak Laila ni, dia baru hari tahun lepas ke dia menang
nombor 1 dekat Jerman untuk bahasa Inggeris. Betul. Sampai sekarang tau, dia padahal dah berapa tahun dah study English kan. So it's depend pulang kita kongsi cerita ni pun, ini pengalaman kami dan kita tak regret yang kita punya jalan cerita hidup kita macam ni. Macam itulah hidup kita, macam itulah kita. Betul. So hopefully korang dapat banyak inspirasi atau nasihat ke atau tips ke yang daripada kisah kami ini untuk korang semua. Sentiasa bersyukur. Jangan compare lah hidup. Tengok macam cerita dia, bestnya hidup dia macam ni, bestnya hidup macam tu. Sebenarnya hidup kita semua sama. Terpulang pada diri kita sendiri macam mana kita nak bagi hidup tu nampak best. Hanya caranya adalah dengan bersyukur. Kalau bersyukur, insyaAllah kita akan rasa hidup kita tenang dan seronok. Yang selalu orang cari duit. Yang masalahnya duit tak boleh beli segalanya. So jadi kita baik terima apa yang kita ada. Dan rasa seronok dengan apa kita ada. Okay, so thanks for watching. Jangan lupa subscribe. Thank you untuk korang punya support. Dengan korang punya support ni lah boleh menambahkan semangat kita orang lagi untuk meneruskan share video-video yang best untuk korang semua. Okay, bye-bye. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan video update seterusnya.